Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua student. Okey, hari ini cikgu akan kongsikan jawapan untuk tajuk gelombang. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, mengenai dengan bandul. Okey, soalan ni ialah bandul X diayun pada frekuensi 2 Hz. Bandul-bandul lain mula berayun disebabkan ayunan bandul X. Okey, A1. Bandul manakah yang akan berayun dengan amplitude maksimum? Okey, jawapannya ialah bandul M. Okey, kerana panjang tali dia yang sama dengan bandul penggerak ni lah, bandul X. Okey, yang kedua, beri satu sebab bagi jawapan di 4A1. Okey, jawapannya ialah frekuensi asli bandul M sama dengan bandul X. Okey, kerana frekuensi asli yang dipunyai oleh bandul M ini tadi sama dengan frekuensi bandul X yang kita gerakkan. Okey. Dan fenomena ini dinamakan sebagai resonance. Okay, soalan B, hitung tempoh ayunan bandul X. Okay, kita guna formula T sama dengan 1/F ataupun F sama dengan 1/T. Samalah, cuma kita susun semula. Okay, F tadi dekat sini dia bagi 2 Hz. So, kita masukkan dalam nilai F dan kita akan dapat 0.5 saat. Okey, soalan C. Soalan C, lukiskan graf, lakarkan graf. Okey, graf dia akan jadi semakin kecil nilai amplitude dia. Okey, kita lukis macam ni. Okey, yang ni sama graf yang macam kita buat eksperimen gula dekat makmal hari tu. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 berkenaan dengan keadaan air, kedalaman air yang berbeza, iaitu kawasan yang dalam dengan kawasan yang cetek. Okey, soalan yang pertama ialah nyatakan 3 perubahan bila memasuki kawasan cetek. Okey, apa yang berlaku kat sini ialah panjang gelombang akan berkurang. Okey, panjang gelombang ialah jarak antara puncak ke puncak. Okey, ini kita panggil lambda. Okey, so jarak antara puncak ke puncak ni kalau kita perhatikan dekat kawasan yang cetek, okey, lambda dia menjadi semakin kecil lah. Okey, kalau kita tengok dari atas, kita akan nampak jalur gelap untuk lembangan dan jalur cerah untuk puncak. Okey, yang kita perhatikan dalam tangki riak tu lah. Okey, kemudian laju gelombang juga semakin berkurang. Pada kawasan cetek ni, gelombang akan menjadi semakin perlahan. Okey, sama dalam situasi kita tengok dekat tepi pantai, kita punya laju air tu semakin berkurang. Okey, arah perambatan gelombang juga akan berubah lah kerana perubahan kedalaman. Okey, seterusnya kirakan laju gelombang dalam kawasan dalam. Okey, diberi di sini frekuensi 5 Hz. Okey, panjang gelombang pada kawasan dalam ialah 4 cm. Okey, panjang gelombang pada kawasan cetek ialah 3 cm. Okey, sekarang kita kira untuk kawasan dalam. Okey, masukkan dalam formula V sama dengan F lambda. Okey, di mana F kita ialah 5 Hz. Okey, frekuensi sama, frekuensi tak berubah. Jadi gunakan nilai frekuensi 5 Hz ni untuk kedua-dua
soalan lah. Okey. So lambda kita 4 cm. So darabkan kita akan dapat 20 cm per saat. Okey, untuk kawasan cetek, masukkan dia punya panjang gelombang 3 cm. So kita akan dapat 15 cm per saat. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 berkenaan dengan tangki riak. Okey. So, dikata kat sini, apabila suis motor dihidupkan, gelombang air dengan frekuensi yang sama dihasilkan. So, F dia tetap. Okay, sekarang kita ada dua keadaan lah. Rajah menunjukkan gelombang yang dibentuk di atas skrin. Okay, kita ada X dan Y. So, kita perhatikan kat sini, X dia panjang gelombang dia lebih besar berbanding dengan Y. Panjang gelombang dia lebih pendek. Okey, apakah maksud frekuensi? Bilangan ayunan lengkap dalam suatu jasad dalam satu saat. Okey. Dalam satu saat, berapa kali ayunan dapat dibuat dengan lengkap, itulah frekuensi. Baik, seterusnya soalan B1, bandingkan kedalaman air di kawasan X dan kawasan Y. Okay, so kita tengok pada panjang gelombang. So, jika panjang gelombang tu semakin besar, maka kawasan tu semakin dalam. So, kalau kita tengok kat sini, okay, panjang gelombang ni dengan panjang gelombang Y. Okay, Y ni lebih kecil berbanding dengan X. Maka kawasan ni lebih dalam berbanding kawasan Y. Jadi dikata bandingkan kedalaman, jadi jawapan ni ialah X lebih dalam. Okey, lebih dalam dari Y. Okey, bandingkan panjang gelombang bagi gelombang di kawasan X. Ini kita boleh bandingkan melalui pemerhatian saja. Jadi jawapan ni ialah panjang gelombang di kawasan X adalah lebih besar ataupun lebih panjang, lebih besar berbanding dengan panjang gelombang di kawasan Y. Okay, seterusnya hubung kait kedalaman air dengan panjang gelombang bagi gelombang tersebut. Jadi semakin dalam kedalaman air, semakin besar panjang gelombang. Okay, namakan fenomena gelombang yang terlibat. Okey, ini kita panggil sebagai pembiasan gelombang. Kerana gelombang tu berubah daripada kawasan dalam ke cetek ataupun kawasan cetek ke dalam. Itu adalah pembiasan. Okey. Okey, seterusnya soalan C. Terangkan mengapa muka gelombang air laut akan mengikut bentuk pantai apabila menghampiri pantai. Okey, so muka gelombang yang menghampiri pantai ni dia akan bergerak semakin perlahan kerana semakin cetek kan dekat pantai. Jadi dia akan bergerak semakin perlahan dan panjang gelombang dia juga akan menjadi semakin pendek. Jadi inilah yang menyebabkan muka gelombang tersebut berubah mengikut bentuk pantai. Baik, soalan nombor 4. Rajah menunjukkan gelombang air merambat ke arah benteng penahan ombak dekat sebuah pelabuhan. Okey, kita boleh perhatikan ada benteng, okey, dan kita ada satu ruang gap kat sini. So gap ni salah label sebenarnya kat sini. Okey, soalan dia ialah lengkapkan ayat di bawah dengan tanda tik pada kotak yang betul. Okey, gelombang air ialah contoh bagi gelombang melintang lah. Gelombang air adalah contoh gelombang melintang. Okey, soalan B. Pada rajah 7, lukiskan gelombang air selepas melalui celah pada dinding tersebut. Okey, so dekat gambar ni kita kena lukis macam mana corak gelombang setelah dia melalui celah.
Okey, apabila melalui celah yang kecil, gelombang adalah ketara. Dan dia berbentuk separuh bulatan ketara. Kalau dia lalu celah yang besar, dia kurang ketara. Okey, kurang ketara maksudnya boleh lukis dia tidaklah separuh bulatan, dia hampir kepada lurus. Okey, kita dah lukis. Okey, C pula. Apa yang berlaku kepada tenaga gelombang air selepas melalui celah dinding itu? So, tenaga dia bila dia lalu celah, okey, tenaga tu akan disebarkan. Okey, tenaga tu akan disebarkan ataupun menjadi separuh bulatan pun boleh juga. Okey. So, kita boleh jawab kat sini tenaga disebarkan ke banyak arah. Okey. So, selepas dia lalu celah, tenaga tu akan disebarkan ya. Okey, soalan D. Reka bentuk pada dinding penahan ombak tidak sesuai untuk melindungi pelabuhan dari hakisan. Cadangkan pengubahsuaian pada reka bentuk pada dinding penahan ombak itu untuk mengurangkan hakisan dari aspek permukaan pada dinding. Jadi kita nak guna apa untuk pastikan dinding kita tu tahan lama lah, tak rosak akibat hakisan ombak. Okey, kita boleh guna material yang kuat. Okey. Seperti konkrit ataupun konkrit lah, selalunya kita guna konkrit. Okey, boleh tulis kat sini menggunakan material ataupun bahan yang kuat. Okey, contohnya konkrit. Okey, reason kat sini adalah untuk tahan lebih lama ataupun mampu menahan ombak kuat. Okey, mampu menahan ombak kuat. Okey, so sekarang saiz celah. Okey, saiz celah ni kita guna celah yang kecil small gap. Salah pula. Okey, kecil, celahan yang kecil. Okey, kenapa nak guna celah kecil? Kerana kita dapat kurangkan amplitude. Kurangkan amplitude gelombang. Okey, kita dapat kurangkan amplitude gelombang. Okey. Soalan E ni soalan kebat lah. Semasa air laut surut, kapal besar tidak dibenarkan berlabuh di pelabuhan. Terangkan situasi ini dan cadangkan satu kaedah untuk memunggah barang dari kapal itu. Okey, baik. Semasa air surut air surut, jadi kita tahu kedalaman laut tu menjadi kurang berbanding dengan air pasang. Jadi apabila kedalaman kurang, maka daya apungan juga akan berkuranglah kerana berat kapal ni sangat tinggi berbanding dengan bot ataupun kapal-kapal yang kecil. Okey, jadi kita tulis kat sini. Okay, semasa air surut, okay, semasa air laut surut, okay, sambung ayat ni, bawah dia. Okey, kedalaman berkurang. Kedalaman laut berkurang. Okey, dan menyebabkan daya apungan menjadi lebih kecil. Okey, menjadi lebih sedikit lah, lebih kecil. Okey, dan menyebabkan daya apungan menjadi lebih kecil. Okey, titik lah.
Okey, ini menyebabkan kapal besar kurang stabil, okey, kurang stabil di permukaan air. Kapal tu mungkin akan terbaliklah di permukaan air. Okey. Jadi cadangkan satu kaedah untuk memunggah barang dari kapal. Okey, kita boleh suggest kat dia gunakan bot yang kecil. Okey, guna bot yang kecil untuk memunggah barang. Okey, dah dapat 2 markah. Okey, soalan nombor 5 Soalan nombor 5, okey, soalan dia ialah berkenaan dengan ini pembiasan. Okey, macam tahu pembiasan sebab dia ada kawasan dalam dan dia ada kawasan cetek. Okey, kita letakkan trapezium atas ni dia dah tulis lah dekat awak. Okey, tangki riak. Kemudian kita letakkan kepingan perspek berbentuk trapezium. Okey, jadi perspek ni akan menjadikan air tu cetek lah sebab perspek ni dia akan ditebal. So, okey, air tu akan jadi cetek. Okey, dekat gambar yang kedua pula ialah kawasan pantai. So, kawasan pantai ni kita tahu semakin cetek kan kedalaman dia. So, itu juga adalah Allah adik ni. Okey, itu juga adalah contoh pembiasan. Okey, nyatakan dua kesamaan frekuensi gelombang yang tetap dan panjang gelombang yang semakin berkurang lah. Okey, untuk kedua-dua gambar ni dia ada frekuensi yang sama. Okey, kedua-duanya frekuensi sama, tak berubah. Okey, walaupun kedalaman berubah. Tapi panjang gelombang dia berubah. Okey. Okey, nyatakan fenomena di atas. Kita tulis pembiasan gelombang. Okey. Seterusnya, okey, apa yang berlaku terhadap jarak antara muka gelombang apabila gelombang air menghampiri pantai. Okey, berkuranglah. Okey, untuk soalan yang kedua, terangkan jawapan anda. Okey, kenapa kita tengok muka gelombang ni semakin berkurang? Okey, ini kerana kedalaman telah pun berkurang. Okey, dan fenomena pembiasan berlaku. Okey, belajar boleh tulis macam ni lah. Okey, kerana berlaku pembiasan. Okey, pembiasan gelombang. Okey, kedalaman air semakin berkurang. Okey, sebab tu kita nampak muka gelombang tu semakin berkurang kerana kedalaman juga berkurang. Okey, kita sambung kepada bahagian B. Okey, bahagian B awak boleh tengok soalan nombor 6. Okey, Raja menunjukkan ombak sedang bergerak menuju ke sebuah pelabuhan. Okey, nampak dia punya ombak kat sini. Kemudian dia ada tembok penahan. Okey, ada laluan dan juga pelabuhan. Okey, soalan yang pertama A1, apakah maksud berlawan? Okey, berlawan ni ialah penyebaran gelombang. Penyebaran gelombang apabila melalui celahan ataupun halangan. Okey, yang ni awak boleh tengok dalam buku teks lah. Okey, penyebaran gelombang apabila melalui celahan ataupun halangan. Okey, yang kedua, lukis corak gelombang bagi ombak itu selepas melalui laluan masuk pelabuhan. So, macam mana corak gelombang? Okey, setelah dilalui celah. Okey, tengok celah ni kecil.
maka dia punya corak gelombang adalah ketara. Okey, kita boleh lukis. Panjang dia lebih kurang sama ni lah. Kena lukis panjang gelombang dia sama Okey. So, dia ketara Okey, gimana nak buat? Anak panah tunjukkan arah perambatan gelombang. Okey. Kalau tak lukis anak panah pun tak apa sebab dia hanya minta corak. Okey, soalan B, laluan masuk itu dijadikan lebih lebar untuk membenarkan lebih banyak kapal memasuki pelabuhan. Okey, jadi entrance ni dia besarkan lagi. Okey, dia besarkan entrance. So, apa yang berlaku kepada apa? Gelombang yang melalui jalan masuk itu. Okey. So, dia akan besarkan lagi lah entrance ni. Apakah yang akan berlaku? Okay, contohlah cikgu besarkan lagi laluan masuk. Okey. So, apa yang akan berlaku kepada gelombang bila dia melalui celahan yang besar? Okey, gelombang ini akan dibelaukan kurang ketara. Dia punya corak berlawan itu kurang ketara. Tetapi bagaimanakah dengan laju gelombang? Macam mana dengan dia punya panjang gelombang? Okey, dia masih sama. Jadi, gelombang yang melalui laluan masuk itu akan menjadi kuat dan juga besar. Okey, gelombang adalah kuat dan besar. Gelombang menjadi lebih besar dan kuat. Okey, kemudian apakah kesan terhadap pelabuhan? So, bila gelombang kuat datang, apa yang berlaku dekat pelabuhan tu? So, pelabuhan ni akan menjadi kurang stabil kerana tenaga yang dibawa daripada gelombang yang kuat ni tadi telah pun melanggar pelabuhan. Jadi, pelabuhan ni akan bergetar ataupun dia akan shaking, bergetar lah. Okey, dia akan selalu bergegar. Okey, so dia akan kerap mengalami gegaran. Sering mengalami gegaran. Okey. Seterusnya, Rajah menunjukkan satu lagi pengubahsuaian kepada pelabuhan untuk mengatasi masalah laluan kapal-kapal yang bertambah. Corak gelombang dihasilkan di laluan masuk adalah seperti ditunjukkan dalam Rajah. Okey, kemudian dia buat pengubahsuaian, dia buat dua celah pula. Okey. Tadi dia besarkan celah, sekarang dia nak buat dua celah. So, apakah kesan dia? Okey. Baik, seterusnya kita tengok pada soalan yang pertama. Corak gelombang yang terbentuk adalah disebabkan oleh superposisi gelombang-gelombang dari sumber yang koheren. Apakah maksud sumber yang koheren? Okay, sumber koheren adalah sumber yang mempunyai frekuensi dan juga perubahan fasa yang sama. Okay, sumber yang mempunyai frekuensi dan perubahan fasa yang sama. Itu adalah sumber koheren. Okey, huraikan gerakan dua buah kapal yang serupa. Okey, yang berada di A dan B, terangkan jawapan anda. Okey, kita boleh tengok kat sini apabila dia ada dua sumber, maksudnya dia lalu dua celah, okey, dia akan menghasilkan interference gelombang. Interference gelombang. Jadi, bila interference gelombang, maka ada interference memusnah dan interference membina. Okey, sekarang ni dia ada dua poin lah, A dan juga B.
Dan kedua, titik ni adalah berlainan interference. Okey, huraikan gerakan bagi dua buah kapal. Okey, apa yang berlaku kepada movement untuk kapal B? Okey, kapal B ni kalau kita perhatikan dia terletak di interference memusnah. Dekat sini ialah lembangan lah. So kita sambungkan, ini adalah lembangan. Okey, interference memusnah. Maka interference memusnah ini, dia punya gelombang dia adalah lebih tenang berbanding dengan interference membina. Okey, interference membina lebih kuat gelombang dia. Jadi gerakan kapal B adalah lebih tenang. Okey, B lebih tenang berbanding kapal A. B lebih tenang berbanding A. Okey, so kita statekan sebab lah, kerana kedudukan B tadi berada di interference memusnah. Okey, interference memusnah. Okey, manakala kedudukan A adalah di interference membina. Okey, jadi dia lebih kuatlah pada interference membina berbanding dengan interference memusnah. Okey, itu saja jawapan dia. Okay, boleh tambah lagi, interference memusnah adalah berada di anti-node. Okey, anti-node. Garisan anti-node. Yang ni interference membina ialah garisan node. Okey, soalan di sebuah pelabuhan baru hendak dibina di satu lokasi yang baru. Okey, lokasi baru dicadangkan sama ada di Teluk atau di Tanjung. Okey, 4 model untuk struktur binaan tembok penahan diberi. Okey, cara 12 menunjukkan lokasi dan ciri-ciri bagi 4 tembok penahan. Okey, sekarang ni kita kena pilihlah untuk soalan ciri-ciri. Okey, awak kena pilih satu jenis tembok dan awak explain tembok yang awak pilih sahaja. Okey, awak tak perlu explain semua tembok. Okey, pilih tembok yang terbaik dan explain ciri-ciri bagi tembok yang kita pilih. Okey, sekarang ni kalau kita nak buat pelabuhan, okey, kita mesti pilih dekat kawasan yang ombak dia perlahan dan kurang laju lah. Okey, kalau kita bandingkan antara Teluk dengan juga Tanjung, okey, kawasan Teluk lebih tenang berbanding dengan kawasan Tanjung. Jadi, okey, kita tengok pilihan untuk Teluk ni kita tandakan tick. So, Tanjung kita tak nak. Okey, kan kita tengok W dengan Y saja. Okey, untuk dia punya struktur tembok, okey, kalau kita guna slope, okey, yang ada cerun, kita punya gelombang tu akan lebih perlahan lah, akan lebih, energi dia akan berkurang dengan seragam. Okey, jadi dia akan mengurangkan hakisan. Okey, berbanding dengan kita gunakan tembok yang tegak, energi dia akan langgar. Okey, gelombang daripada ombak tadi. Okey, tenaga daripada gelombang akan melanggar tembok, okey, dengan serta-merta. Okey, dia tidak akan berkurang secara perlahan. Maksudnya energi yang tinggi tu langgar tembok serta-merta lah, kan? Sebab dia punya permukaan dia adalah tegak.
Okey, dia tak berkurang. Jadi tembok yang ini adalah kurang sesuai. Okey, cerun lebih sesuai. Okey, permukaan tembok penahan uneven surface ni adalah permukaan dia tidak rata. Okey, kalau kita tengok dekat benteng-benteng, okey, benteng-benteng tembok dekat tepi pantai tu selalunya benteng dia adalah kurang seragam. Okey, bentuk dia tidak seragam. Okey, contoh dekat dalam gambar ni kita boleh nampak tembok penahan yang mempunyai permukaan yang tidak seragam. Okey, dia punya corak dia. Okey, dan yang ni pun samalah. Okey. Dia gunakan batu Batu dia tak ratakanlah permukaan tu. Ini adalah untuk penyerapan tenaga yang lebih baik. Jadi tenaga daripada ombak ni akan berkurang secara perlahanlah. Okey. Berbanding dengan tembok yang mempunyai permukaan yang rata. Okey, kebanyakannya tembok kita buat permukaan dia tidak rata. Okey, dia tak boleh rata lah, kerana rata ni akan mengurangkan daya geseran. Okey. Okey, untuk ketinggian tembok penahan pula, kita pilih yang tinggi lah untuk mengelakkan ombak besar daripada terkena kepada pelabuhan. Okey, jadi untuk jawapan dia, kita tulis setiap ciri. Nombor 1 terletak di teluk kerana gelombang di kawasan teluk adalah lebih tenang. Kemudian dinding yang bercerun akan mengurangkan laju dan tenaga gelombang. Okey, permukaan tidak rata. Okey, kerana untuk menyerap tenaga ataupun dapat mengurangkan amplitude. Dan yang keempat pula, tinggi. Kita pilih dinding yang tinggi kerana dapat menahan ombak besar. Okey, kemudian awak tulislah pilihan yang paling tepat ialah dinding. Okey. Jenis tembok penahan W, kerana W terletak di teluk. Kemudian struktur tembok penahannya ialah bercerun. Permukaan yang tidak rata dan juga ketinggian tembok penahan tinggi. Kita ulang balik semua ciri-ciri yang kita pilih. Kita akan dapat 1 markah lah kat sini. Dan pilihan yang betul 1 markah. Untuk setiap ciri ni, ciri dan sebab akan dapat 2 markah. Jadi total mark kita akan dapat 10 mark lah kat sini. Soalan nombor 8. Berkenaan dengan tangki riak bagi fenomena pembelauan kerana dia nyatakan dekat sini gelombang satah melalui celah kecil dan celah besar. Untuk celah kecil kita boleh perhatikan dia punya gelombang dia adalah ketara berbanding dengan celah besar. Corak gelombang adalah kurang ketara. Terangkan bagaimana jalur terang dan jalur gelap terbentuk pada skrin. Jalur cerah terbentuk kerana penumpuan cahaya kepada bahagian puncak gelombang. Cahaya tu tertumpu pada puncak gelombang. Dan menghasilkan jalur cerah. Kemudian jalur gelap pula terhasil kerana cahaya mencapah di kawasan lembangan gelombang. Maka terhasillah jalur gelap. Jalur terang kerana cahaya tu menumpu. Kemudian gelap ni mencapah. Soalan yang kedua, bandingkan corak gelombang dan panjang gelombang sebelum dan selepas gelombang air itu melalui celah-celah. Hubung kait antara saiz celah
corak gelombang dan panjang gelombang untuk menyimpulkan suatu konsep fizik yang sesuai. Okey, sekarang ni kita bandingkan corak gelombang. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi. Okey, corak gelombang bagi celahan kecil adalah ketara berbanding celahan besar. Okey, awak boleh cakap macam tu lah. Untuk panjang gelombang, okey, panjang gelombang sebelum dan selepas gelombang melalui celah adalah sama kerana kedalamannya tidak berubah. Maka panjang gelombang sama. Hubung kait antara saiz celah, corak gelombang dan panjang gelombang. Okey, so semakin kecil saiz celah, semakin ketara corak pembelawan gelombang. Okey. Kemudian semakin besar saiz celah, semakin besar. Okey, besar celah, maka kurang ketara corak gelombang. Okey, panjang gelombang adalah sama untuk kedua-dua celah. Okey, panjang gelombang tidak mempengaruhi saiz celah. Okay, konsep fizik yang sesuai kita nyatakan di sini ialah pembelauan. Okey, ini kerana pembelauan berlaku apabila gelombang melalui saiz celah yang berbeza. Saiz celah yang kecil akan menyebabkan corak gelombang lebih ketara. Okey, itu adalah konsep fizik untuk keadaan di atas. Dinamakan fenomena gelombang yang ditunjukkan pada rajah 2.2. Okey, fenomenanya ialah pembelauan gelombang. Baik, kita teruskan. Okey, soalan B rajah menunjukkan pantai bagi satu kampung nelayan. Okey, semasa musim tengkujuh, saiz gelombang adalah besar. Pada satu tahun, gelombang ini menghakis pantai, meruntuhkan jeti dan merosakkan bot nelayan. Okey, jadi dia minta kita untuk cadangkan benteng dan tempat baru yang sesuai bagi pembinaan jeti untuk mengelakkan kerosakan yang sama berulang. Okey, kemudian kita punya penerangan tu mesti ada reka bentuk, struktur benteng, lokasi dan juga saiz atau tenaga gelombang. Baik, untuk soalan ni, okey, cara kita nak jawab ialah first kita akan ceritakan tentang design dan struktur benteng. Okey, so struktur benteng yang sesuai adalah struktur bercerun. Okey, kerana dapat mengurangkan amplitud gelombang dan juga kelajuan gelombang. Okey, so kita tulis struktur dia yang pertama ni ialah bercerun sloping. Okey, untuk mengurangkan amplitud gelombang. Okey, kemudian disuruh terangkan juga konsep gelombang aspek dari segi aspek design lah. Okey, so ini dapat mengurangkan pantulan gelombang. Okey, kurangkan pantulan gelombang. Nanti awak tulis ayat yang penuh lah cikgu hanya tulis keyword je. Okey, yang kedua, lokasi jeti yang paling sesuai adalah pada kawasan teluk. Berdasarkan gambar pun dia ada label lah kawasan teluk. Okey, jadi yang kedua ni lokasi yang sesuai ialah kawasan teluk kerana kawasan teluk ni air dia lebih tenang ataupun gelombang dia lebih kecil. Okey, kerana tenaga gelombang adalah lebih kecil ataupun air lebih tenang. Okey, ini kerana air tu tenang kerana kurangnya pembiasan gelombang.
Okey, pembiasan gelombang sebab dia berada di kawasan yang cetek. Okey, pembiasan gelombang kuranglah berlaku di kawasan teluk. Kurang di kawasan teluk. Okey. Kemudian nombor 3. Okey, macam mana kita nak kurangkan saiz ataupun tenaga gelombang? Okey, kita boleh kurangkan saiz dia dengan menggunakan tembok. Okey, tembok penahan. Okey, kita bina tembok penahan yang ada cerun. Kemudian kita boleh tambah juga dekat sini tadi. Okey, kat sini. Design dan structure ni kat bawah dia boleh tambah permukaan yang tidak rata. Okey, permukaan yang tidak rata akan menyebabkan energi tadi berkurang. Okey. So macam kita nak kurangkan energi, so kita boleh juga buat satu gap, okey, ataupun kita bina tembok penahan tu, celah dia tu kita kecilkan. Okey. Bina celah ataupun laluan kapal yang kecil. Okey. Untuk mengurangkan amplitud gelombang. Okey, untuk mengurangkan amplitud gelombang Okey, setelah dibelaukan. Sebab gelombang ni akan mengalami pembelauan apabila melalui celah. Okey, soalan ini adalah berkaitan dengan tangki riak. Okey, tangki riak yang dihasilkan oleh dua sumber yang koheren. Okey, koheren bermaksud sumber yang mempunyai frekuensi dan fasa, perubahan fasa yang sama. Okey, yang kedua, soalan dia, bandingkan jarak antara dua sumber koheren dan sata pengesan di panjang gelombang lambda, jarak antara dua sumber A dan jarak antara dua garis not berturutan X. Okey, jadi awak tengok pada gambar, kedua-dua gambar, kemudian bandingkan sahaja. Okey, kita bandingkan dulu yang dia sebutkan kat sini adalah D. So, D dia adalah sama sama ataupun tetap. So, buat dalam bentuk ayat. Okey, kemudian bandingkan panjang gelombang. Panjang gelombang adalah ini lebih besar. Okey, panjang gelombang bagi gambar rajah 10.2 adalah lebih besar. Okey. Okey. Kemudian A, okay, A ialah jarak antara dua sumber yang koheren tu. A. Okey. A untuk 10.2 berdasarkan gambar ni lebih besar. Okey, A diagram ataupun rajah 10.2 adalah lebih besar daripada 10.1. Okey, bagaimana dengan X? X pula lebih besar. X untuk diagram 10.1 adalah lebih besar berbanding 10.2. Okey, so kita dah bandingkan semua. Cukuplah, dapatlah 5 markah. Okey, kemudian yang ketiga,
Namakan fenomena di atas. Okay, ini adalah fenomena interference gelombang. Okay, kerana interference ni terhasil apabila ada dua sumber yang koheren. Okay, untuk soalan B, terangkan bagaimana titik-titik nod dihasilkan dalam fenomena di A3. Okay, macam mana berlakunya interference memusnah. Okay, interference memusnah berlaku pada titik-titik nod. Okay, interference memusnah terhasil apabila puncak dan lembangan mengalami superposisi untuk menghasilkan sesaran paduan sifar. Okay, kita dah belajar jenis interference ada dua, memusnah dan membina. Okay, untuk memusnah, satu puncak akan bertemu dengan satu lembangan dan dia akan menghasilkan gabungan sifar lah. Maksudnya superposisi bagi puncak dan lembangan ni akan menghasilkan sifar sesaran paduan ya untuk gelombang. Okay, jadi interference ini, garisan interference memusnah dinamakan sebagai garisan nod. Okay, boleh tambah lagi untuk poin yang ketiga lah. Garisan untuk interference memusnah kita panggil sebagai garisan nod. Okay, seterusnya soalan C. Raja menunjukkan sebuah dewan baru yang akan diadakan suatu konsert muzik. Okey, kita ada speaker, bahagian belakang, pentas, mikrofon, dan juga kita ada pentas lah bahagian depan ni. Dan aksesori dia. Okey, sekarang ni soalan perhatikan Raja 10.3 dengan teliti. Terdapat penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk memperbaiki kesan suara. Okey, dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan kegunaan peralatan dan pemasangan perabot yang sesuai untuk memperbaiki kesan suara konsert tersebut. Okey, yang pertama, jarak antara dua pembesar suara stereo. Okey, macam mana dengan jarak antara kedua-dua speaker tu Okey, untuk mendapatkan bunyi yang lebih jelas dan berkualiti, kita mesti letak jarak speaker tu lebih jauh. Okey, kita kena letak dia lebih jauh lah. Okey, sebab kenapa kena letak lebih jauh adalah untuk mengurangkan jarak bunyi kuat yang berturutan. Okey, so kita dapat elakkan jarak yang dekat lah. Kita nak bagi jarak bunyi kuat yang berturutan tu supaya lebih jauh. Okey, kemudian nombor 2. Kedudukan pembesar suara dan mikrofon. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni ditunjuk kedudukan mikrofon dan juga speaker. Okey, pembesar suara iaitu speaker lah belakang ni speaker dan juga mikrofon ni terletaknya di belakang, di depan speaker. Okey, biasa kalau kita tengok function lah kan, kedudukan speaker ni selalunya di belakang atau di hadapan mikrofon. Selalunya kita nampak kedudukan speaker mesti di hadapan mikrofon. Dan speaker tu kita akan letak di tempat yang tinggi atau kita guna stand lah supaya dia lebih tinggi. Okey, apa sebab dia? Okey, kita tulis kat sini. Kedudukan pembesar suara dan mikrofon. So, mikrofon diletakkan di belakang speaker ataupun di belakang pembesar suara.
Okey, reason untuk mengelakkan, mengelakkan bunyi bising. Okey, pernah tak kita dengar bunyi mikrofon dan speaker bunyi yang begitu nyaring, bunyi yang bingit lah kita dengar kerana berlakunya resonance apabila kita letakkan mikrofon di hadapan speaker. Okay, jadi mengelakkan bunyi bising akibat resonance. Okey, itu sebab dia lah. Kemudian kedudukan speaker kita letakkan lebih tinggi. Okey, membesar suara. Okey, diletakkan lebih tinggi. Okey, untuk mengurangkan halangan. Okay, kita tak nak nanti orang lalu di depan speaker ataupun ada objek yang menghalang bunyi tu daripada disampaikanlah kepada audiens. Okay, nombor 3, pemasangan perabot dewan dan aspek lain. So biasanya kalau dalam dewan tertutup, okay, kita akan letakkan penyerap bunyi. So antara penyerap bunyi yang boleh digunakan ialah langsir. Okay, memasang langsir. Okay, kapet ataupun permaidani lah. Dan juga papan lembut. Okay, softboard lah di permukaan dinding. Okay, untuk menyerap bunyi. Menyerap bunyi dengan lebih baik. Dan sekaligus dapat mengelakkan pantulan bunyi. Ataupun mengelakkan berlakunya gema. Akibat pantulan bunyi. Okey. Itu saja untuk jawapan bagi soalan gelombang bab 5. Okey, sekiranya pelajar ada yang kurang faham ataupun ada yang nak tanya dengan lebih detail dan sebagainya, boleh PM cikgu. Okey, terima kasih.